Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini dapat lagi kita bersiaran meneruskan kuliah duha kita. Kuliah duha kita yang dibuat insya-Allah secara mingguan. Alhamdulillah, saya tidak ada apa hari ini, kita boleh buat kuliah duha, maka kita ucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang kita boleh laksanakan ataupun anjurkan ruang kuliah ini. Kejap ya, saya minta pause kejap. Baik, minta maaf saya tertinggal barang tadi. Kena ada rujukan. Baik, insya-Allah pagi ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi kuliah kita berkait dengan himpunan doa-doa dan zikir-zikir yang boleh menjadi pelindung bagi orang Islam daripada kitab Hisnul Muslim, perisai ataupun pelindung bagi orang Islam. Kita hidup atas dunia ni terdedah dengan bermacam-macam bahaya, terdedah dengan bermacam-macam ancaman. Maka kita sangat memerlukan, sangat berhajat kepada satu pelindung ataupun satu perisai dalam kehidupan hidup kita. Maka diajar kepada kita oleh Nabi SAW, diajar kepada kita oleh agama kita beberapa doa-doa dan zikir-zikir sebagai pelindung ataupun perisai dalam hidup kita. Maka inilah atas usaha dan kesungguhan yang dibuat oleh Syekh Dr. Sa'id Ali Al-Qahtani rahimahullah. Dia telah kumpulkan himpunan doa-doa, zikir-zikir yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW sebagai pelindung, sebagai perisai hidup kita. Dan kita dah ulang banyak kali dah, kita ulang dalam siri kuliah kita ini. Kalau kita sebut perisai, kalau kita sebut pelindung, benda tu perlu diamalkan sebelum serangan datang. Maknanya kita kena bina perisai pelindung hidup kita ini dari semasa ke semasa. Tak bolehlah waktu kita dah nak kena serang, kalau datang serangan-serangan ke, gangguan-gangguan ke, waktu dah nak datang serangan ataupun gangguan baru kita nak mula baca amalan doa-doa dan zikir-zikir ni. Tak jadilah. Dia tak jadi perisai lah, tak jadi pelindung lah. Dia tak jadi pelindung yang baik kan. Bila mana nak kena serang baru nak pakai baju pelindung. Tidak, biasanya kita akan siapkan baju pelindung tu sebelum kena serang. Kita asah dia, kita tebalkan dia, kita perelokkan dia, lepas tu kita pakai sebelum kena serang. Yang ni dah kena serang baru nak pakai, apa gunanya kan? Tak guna. Jadi sebab itu amalan-amalan doa-doa dan zikir-zikir ini kita kena sentiasa amalkan. Lidah kita kena sentiasa basahi dengan zikir-zikir dan doa-doa ini, barulah dia dapat berfungsi sebagai pelindung, barulah dia dapat berfungsi sebagai perisai di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim,
seperti mana yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW ataupun daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum ni kita dah baca dan kita dah selesai membaca doa-doa dan zikir-zikir yang perlu dibaca, yang diajar kepada kita sebaik saja kita bangun daripada tidur. Ada 4 doa dan zikir, iaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian apa lagi? Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi ighfirli. Lepas tu alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzin li fi dhikri. Kemudian kita baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Semalam pun kita dah baca. Maka itulah keempat-empat yang ada yang disusun oleh penulis kita berkenaan dengan doa-doa ataupun zikir-zikir yang kita kena baca sebaik saja kita bangun daripada tidur. Baik, seterusnya penulis meneruskan pada bab yang kedua pula. Yang kedua apa dia? Doa memakai baju. Kita lepas bangun tidur, mestilah kita mandi-mandi nak tukar baju kan. Nak tukar baju tu, nak pakai baju tu ada doa dia. Siapa sini yang dalam hidup dia tak akan ada dalam hidup dia situasi dia memakai baju? Tak ada kan? Semua daripada kita ni mesti kena pakai baju. Kerana baju ni merupakan salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian ni satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar juga, yang kadang-kadang manusia ni terlupa. Alhamdulillah kita dapat hidup dalam keadaan kehidupan kita ini, kita ada baju untuk dipakai. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar. Kerana ada setengah di kalangan sahabat-sahabat kita yang tidak bernasib baik, ataupun di kalangan orang-orang yang tidak bernasib baik, mereka susah nak dapat baju ni, kan? Susah. Tak payah cerita jauh, kita cerita sahabat-sahabat kita yang diuji dengan musibah banjir. Sekarang bila banjir kan, bila banjir ni mana fikirlah nak bawa apa ni, nak bawa baju ke, nak selamatkan baju dan sebagainya. Kalau boleh selamat pun baju, macam mana dia nak apa ni, macam mana dia nak basuh baju tersebut, kan? Tapi memang biasanya bila dah ditimpa musibah banjir ni, tak ada fikir dah pasal baju ke apa, yang fikir nak selamat diri dulu. Sebab tak tahu air naik sampai tahap mana kan. Kemudian nak cari makan lagi. Jadi baju ni kadang-kadang orang tidak prioritikan, sebab dia bukan benda yang kalau tak ada tak boleh hidup. Tetapi sampai pada satu keadaan baju ini diperlukan. Untuk apa? Untuk menutup aurat, kan? Baju ni diperlukan untuk apa? Kadang-kadang untuk menghindari daripada cuaca-cuaca yang buruk, kan? Kalau macam contoh buat apa ni, cuaca yang sejuk, kita perlukan baju yang tebal, kan? Cuaca yang hujan, kita perlukan baju yang hujan, kan? Baju yang kalis hujan dan sebagainya. Jadi ni satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala baju ni, tapi kita jarang melihat dia sebagai satu nikmat, sebab mungkin kita dah terbiasa sangat. Kita rasa kita ni ada baju, hari-hari ada baju dan sebagainya. Sedangkan dia merupakan salah satu daripada nikmat yang besar. Maka Islam datang kepada kita, mengajar kepada kita sebagai umat, sebagai manusia, ada doa yang kita kena baca sebaik saja kita menyarungkan baju kita masing-masing. Ada doa dia yang kita baca. Dan doa itu diajar kepada kita. Kalau kita perhatikan maksud daripada doa tersebut, kita akan sedari hakikat bahawasanya baju ini merupakan nikmat, dan baju ini merupakan kurniaan, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupan manusia, seorang Muslim yang sentiasa mengamalkan doa sebaik saja menyarungkan baju ini, dia akan diperingatkan dalam hidup dia, dalam diri dia, bahawasanya
perlunya dia menyedari hakikat baju ini merupakan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita panjang cerita lagi, untuk lebih kita faham, mari kita tengok dulu apa doanya yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Muaz bin Anas Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa doanya? Doanya berbunyi begini. Kalau boleh saya tunjuk, saya ingat, sebab kadang-kadang yang nak tengok apa ni, doa ni, takut dia tak boleh follow kalau saya hanya sekadar baca saja kan. Tapi saya whiteboard pun tak ada. Nak buat whiteboard dekat sini susah juga. Saya nak mencari pen pula, nak cari ni jadi susah. Tak apa. Boleh rujuk kemudian. Boleh rujuk kemudian. Doa memakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadha as-sawba wa razaqanihu min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa doanya? Sekali lagi, alhamdulillah alladzi kasani hadha ath-thawba wa razaqanihu min ghairi haulin minni wala quwwah. Sekali lagi saya baca, alhamdulillahilladzi kasani hadha ath-thawba wa razaqanihu min ghairi haulin minni wala quwwah. Wala quwwah. Ini doa memakai baju yang diriwayatkan oleh Muaz bin Anas Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Maksud dia, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani hadha as-sawba, yang telah memakaikan aku, pakaian ini. Wa razaqanihu min ghairi haulin, dan telah merezekikan aku bukan daripada daya aku sendiri, wala quwwah, ataupun kekuatan aku sendiri. Jadi ini doanya yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW, berkait dengan bagaimana setiap kali seorang Muslim, orang Islam itu perlu memakai baju, dia kena baca doa ini. Jadi cuba kita perhatikan, sahabat-sahabat sekalian, makna daripada doa ini. Makna daripada doa ini. Nabi SAW mengajar kepada kita supaya membaca doa setiap kali bila mana kita memakai baju, dengan kita pertamanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini bermula dengan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku, hadza thawb, ini pakaian yang aku pakai pada hari ini. Wa razaqanihu min ghairi haulin minni, dan telah merezekikan pakaian ini kepada aku, bukanlah ianya daripada daya aku sendiri, wala quwwah, dan bukan daripada kekuatan aku sendiri. Ini doa yang kita diajar oleh Nabi SAW untuk kita baca apabila kita memakai, setiap kali kita pakai baju, kita baca doa dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat-sahabat sekalian, cuba kita bayangkan, cuba kita hayati doa ini betul-betul. Cuba hayati doa ini betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ajar kita, setiap kali kita nak pakai baju je, pertamanya mengucapkan alhamdulillah, puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji. Sebab apa? Sebab kita mengembalikan hakikat bahawasanya setiap baju yang kita pakai ini merupakan pakaian daripada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sahabat-sahabat hari ini dia rasa betul ke? Mungkin dia tak boleh sampai pemikiran dia, macam mana setiap pakaian ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita yang beli, kan? Kita yang keluarkan duit, kan? Kita yang pergi kedai beli dan sebagainya. Sebab itu kita diajar supaya kita sedar hakikat bahawasanya
Pakaian-pakaian yang kita pakai ini, ajar pada diri kita sedar bahawasanya pakaian ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawa satu perspektif supaya kita semua sahabat-sahabat pagi ini boleh faham dan boleh nampak macam mana baju yang kita pakai ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pakai baju hari ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita nak boleh pakai baju sendiri ni, adakah daya kekuatan kita nak pakai baju kita sendiri ini adalah daripada kita ataupun daripada Allah? Jawapannya ialah daripada Allah. Kita hari ini boleh sihat, kita hari ini boleh kuat, kita hari ini boleh ada daya untuk menyarungkan baju kita pada hari ini, pada pagi ini, pada setiap hari, adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sihat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan. Betul tak betul? Betul. Bayang kalau orang sakit, orang yang terlantar di katil, orang yang lumpuh misal katanya, orang yang tidak daya, orang yang Allah uji dengan kesihatan, macam mana dia nak pakai baju kan? Macam mana? Orang sakit biasanya bukan dia yang pakaikan baju, tapi orang yang pakaikan baju pada dia. Maka di situ kita boleh lihat dah. Yang kita pakai, yang kita boleh pakai hari ini, bagaimana kita boleh menyarungkan baju hari ini, daya dan kekuatan, kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi bukan daripada diri kita sendiri. Cuba kalau Allah buat kita sakit, waliyadzubillah, kita sakit, terlantar kan, macam mana nak pakai baju sendiri? Itu satu pandangan. Bagaimana nak melihat bahawasanya pemakaian baju kita pada hari ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah pakaian itu sendiri juga, walaupun pada zahirnya kita melihat kita yang keluarkan duit, kita yang beli pakaian tersebut. Sahabat-sahabat kena lihat lebih luas daripada itu. Kita melihat hanya dari sudut pandangan mata yang kecil, yang sempit, yang kita lah kononnya, kita lah yang keluarkan duit, kita lah yang beli pakaian dapat kat kita. Itu pandangan mata yang sempit. Tetapi kita kena luaskan pemandangan kita. Pertamanya, duit nak dapat kat kita tu, adakah dengan sebab kita ataupun rezeki daripada Allah? Situ satu. Tak usah duk sombong lah, tak usah duk belagak lah, kononnya duit yang banyak adalah hasil dari titik peluh kita. Tidak. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang melorongkan kamu, memposisikan kamu pada kedudukan yang kamu boleh ada duit pada hari ini. Itu tauhid, sahabat-sahabat sekalian. Akidah. Tidak ada mana-mana manusia pada hari ini, walaupun dia mendapat duit pada perkara-perkara yang haram sekalipun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun duit haram. Seorang hamba, seorang manusia tu, kalau dia nak buat jahat, contohnya nak makan rasuah, dia tak akan boleh dapat makan rasuah, beroleh duit rasuah, dapat rasa duit rasuah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan. Betul tak betul? Tanya betul-betul ni, sebab dia berkait dengan akidah kita. Jawapannya betul. Allah yang mengangkat halangan-halangan, menyebabkan dia boleh buat, walaupun duit itu duit haram. Apatah lagi duit halal, apatah lagi rezeki-rezeki yang halal. Maka dia berkait dengan akidah kita. Kalau kita nak mencari rezeki ni, jangan sesekali kita rasa aku dapat duit banyak ni adalah sebab hasil kerah aku, hasil kerja usaha aku, adalah sebab aku. Tidak. Bukan sebab kita, sahabat-sahabat sekalian, tapi Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang melorongkan rezeki, Allah yang mengangkat segala mawani', segala halangan-halangan yang boleh menghalang kita daripada kita mendapat rezeki tersebut. Betul lah. Cakap kita kerja apa? Meniaga misal katanya kan. Kita nak bangga sangat, aku ni pandai meniaga, dapat duit berkepuk-kepuk, berjuta-juta, buat untung. Allah yang mentakdirkan kita dapat begitu. Kalau kita meniaga, orang tak nak beli. Kalau kita meniaga tapi ekonomi teruk, kalau kita meniaga, orang tak ada duit nak beli, macam mana kita nak untungnya? Tidakkah itu semua kerja Allah? Kita tidak mengawal langsung.
walau satu bahagian daripada urusan-urusan yang tidak berkait dengan kita, maka kenapa kita manusia ni kita nak rasa sombong? Kita nak rasa aku ni banyak duit adalah sebab kerja keras aku. Sebab tu saya tak setuju, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada orang cakap hentam sampai lunyai, apa bahasa budak-budak sekarang ni kan, macam tua sangat dia kan, henyak sampai lunyai. Henyak sampai lunyai. Budak-budak sekarang punya slogan, moto, henyak sampai lunyai. Kerja kita ni, hidup jangan nak fikir senang saja. Kitalah yang mengubah nasib kita. Amboi. Kitalah yang kena berusaha, henyak sampai lunyai. Kita nak senang, nak duit berkebuk-kebuk, kita yang kena usaha. Seolah-olah menafikan takdir dan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila dia berjaya, dia dapat banyak duit, dia senang, dia lupa Allah sebenarnya yang melorongkan rezeki itu kepada dia. Sebab itu kita tolak slogan tersebut. Bukan nak tolak slogan tersebut, nak suruh bermalas-malasan, tak ada kerja, tak payah kerja, tunggu duit bergolek saja. Tidak. Tapi maksudnya sampai kita menafikan kerja Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan rezeki. Maka duit yang kita ada hari ini, rezeki yang kita ada pada hari ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Situ pun dah besar peranan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur rezeki kita untuk kita beli baju. Maka kenapa kita tak nak puji Allah? Semestinya, selayaknya, sebanyaknya kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam bab baju kita ni. Kalau kita nak bangga baju yang kita beli ni adalah hasil urusan kita, duit tu datang daripada mana kalau bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu bab duit. Seterusnya saya nak buka lagi pandangan kita bagaimana untuk kita melihat baju yang kita pakai ini sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagaimana baju ini dibuat. Sahabat-sahabat sekalian, tahu tak baju ni nak buat macam mana? Kan? Kita mungkin tahu Ustaz, ambil kain, potong, jahit, pasang butang, udah siap baju. Sebenarnya kain tu datang daripada mana? Kan? Kain tu nak boleh datang dekat situ tu, bagaimana dia datang? Dari asal-usul kain tu. Ada kain tu, adakah tiba-tiba ada je kain? Mana ada? Kain tu datang daripada kapas kalau buat daripada cotton. Datang daripada bahan-bahan raw. Bagaimana bahan raw itu nak tumbuhkan dia, nak cari dia, kemudian nak proses, nak jadikan benang, lepas jadi benang, baru jadi kain, lepas jadi kain, baru boleh lepas jadi kain, baru boleh nak hantar pula pada tukang jahit pula nak kena menjahit, nak menjahit kena pakai jarum, kena pakai benang, jarum tu pula dapat mana? Dah kena cari pula logam, nak kena buat jarum dan sebagainya. Benang pula dia satu hal, butang ni pula nak cari siapa buat butang. Mana ada butang tiba-tiba butang? Butang ni pun nak sampai kepada tukang jahit untuk dijahit. Banyak melalui proses-prosesnya. Banyak manusia-manusia terlibat untuk menyampaikan butang tersebut kepada tukang jahit, kepada kita hari ini. Maka tidakkah itu satu kerja yang telah disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat al-mawani', mengangkat halangan-halangan, dan Allah melancarkan semua urusan. Nak buat butang, Allah lancarkan, tidak ada halangan. Nak buat benang, Allah lancarkan, tidak ada halangan. Nak buat kain, Allah lancarkan, tidak ada halangan. Sampai ke tukang jahit, Allah lancarkan segala-galanya. Tukang jahit sihat, tukang jahit elok, tukang jahit boleh buat dengan teliti dan sebagainya. Tukang jahit ada masa, kemudian tukang jahit boleh sampai pada kita, baru boleh jual pada kita. Tidakkah itu semua kerja Allah? Nampak? Sebab itu dalam Islam mengajar kita doa ini supaya kita sedar hakikat bahawasanya baju yang kita pakai ni pun kita langsung tidak ada daya. Sebab itu dalam doa yang diajar kepada kita ini, kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk merendah diri dengan Allah. Setiap kali kita nak sarung baju, kita mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku pujimu ya Allah, aku syukur pada kamu ya Allah. Baju ni pun, baju yang aku pakai ini, baju yang aku pakai ini semuanya adalah anugerah daripada kamu.
yang telah kamu rezekikan kepada aku. Wa razaqanihu min ghairi haulin wala quwwah. Selain daripada daya aku, selain daripada kekuatan aku sendiri. Kalau aku ni duduk seorang-seorang, ya Allah, duduk dicampak di satu pulau dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada apa-apa, seurat benang sekalipun, nak buat baju, ya Allah, tak tahu berapa lama aku baru boleh buat baju. Kan? Sebab tu disebut dalam kitab Ibn Khaldun, menyentuh teori, mengulas teori al-insanu madaniyatun. Al-insanu, bukan al-Islam, al-insanu madaniyatun min ghairi haulin wala quwwah. Allah tak ingat, tapi nak sebut al-insanu madaniyatun. Bukan madaniyatun tu kerajaan Madani, Malaysia Madani ni, bukan. Tetapi al-insanu madaniyatun maksudnya manusia ini hidup mesti dalam keadaan bertamadun, mesti dalam keadaan bekerjasama. Tak boleh manusia ni duduk sebatang kara dia tak akan boleh hidup. Kalau kita ambil contoh tadi, seorang manusia tadi yang kena campak dalam satu pulau. Kita ni, kita dicampak satu pulau tanpa ada makan, tanpa ada baju, seurat benang pun tidak ada. Manusia itu kalau dia nak buat baju dia sendiri, mengambil masa berpuluh-puluh tahun nak buat baju. Macam mana tak berpuluh-puluh tahun? Nak cari pokok kapeh, kalau tak ada nak kena tanam. Dah nak kena tanam, nak tunggu pokok kapeh besar dulu. Dah tunggu pokok kapeh besar, tunggu dia berbuah pula. Lepas tu nak tunggu dia berbuah, nak kena kait, nak kena tuai. Lepas tuai nak kena pinta-pinta jadi benang. Bila dah jadi benang nak buat kain pula. Lepas nak buat kain, nak macam-macam. Nak buat baju saja berpuluh-puluh tahun, kata Ibn Khaldun. Ada? Kok mana kita rasa kita hebatnya? Kok mana kita kata manusia ni serba-serbi? Kok mana kita kata kita kuatnya? Maka doa ini mengajar kita, sahabat-sahabat sekalian, kita kembalikan kepujian kepada Allah, serta sekaligus dia mengajar pada kita setiap hari bila kita sarung baju, kita kembalikan hakikat bahawasanya baju ini, sekecil-kecil baju yang hari ini mungkin kita rasa remeh, kita tak rasa apa pun, sarung baju tak rasa apa pun, kan? Sedangkan dia merupakan salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar, dalam kehidupan kita. Maka kita diajar dalam Islam untuk kita bersyukur dengan kita mengucap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya, kalau tanya ramai-ramai di dalam kita hari ini, berapa ramai yang kita hari ini mengamalkan baca doa pakai baju, kan? Berapa ramai? Berapa ramai? Saya tanya pada sahabat-sahabat saya sendiri pun kadang-kadang terlupa saut dia, lupa nak baca doa. Jadi ini, hari ini kita belajar, rupanya ada doa baca yang perlu dibaca sebelum kita sarung baju kita. Iaitulah doa alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihu min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa yang mengajar kita supaya kita mengembalikan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang mengajar kita supaya kita mengembalikan rasa kepemilikan, bahawasanya baju yang kita sarung pada hari ini adalah anugerah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baju yang mungkin tidak ada setengah manusia yang tidak ada kemampuan untuk pakai, ataupun tidak direzekikan peluang untuk mereka mempunyai pakaian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hari ini berbagai-bagai baju. Baju pula berbagai-bagai jenis. Baju pula berbagai-bagai warna dan berbagai-bagai bentuk. Maka kita kembalikan syukur kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita merendah diri, akur bahawasanya hatta benda sesimpel baju ini pun sebenarnya kita tidak ada daya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah, dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mentakdirkan kita berupaya memakai baju pada hari ini. Jadi itu satu nikmat yang besar yang kita kena kenang. Maka hari ini kita belajar doa hari ini, kita kena pakat-pakat amalkan supaya kita dapat didik jiwa kita, diri kita, hidup kita,
supaya kita rasakan setiap baju yang kita pakai itu pemilikannya kita kembalikan, kekuasaannya, kekuatannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita hidup atas dunia ini sebagai seorang manusia tidak sombong. Kita hidup atas dunia ini sebagai manusia tidak belagak. Kita hidup atas dunia sebagai manusia ini, kita rasa kehambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya kita ni serba lemah. Kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu suatu benda yang penting yang kita kena ambil daripada doa ini yang diajarkan kepada kita. Yang terakhirnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ialah bagaimana dengan doa ini juga kita boleh mengambil pelajaran pada perspektif apakah baju yang kita pilih untuk kita pakai. Kita dah bersyukur pada Allah bagi kita baju. Kita dah bersyukur pada Allah yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita takdir, yang memberikan kita laluan untuk kita memakai baju pada hari ini. Yang ketiga sudah pasti, bagaimanakah baju yang kita pilih untuk kita pakai. Ini penting. Sama ada kita ini lelaki ataupun perempuan, bagaimana baju yang kita pakai itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan dari doa kita. Iaitu kita ucapkan, kita doa kepada Allah, kita ucapkan puji pada Allah, syukur pada Allah. Kemudian kita rasa akur, rendah diri bahawasanya baju yang sampai pada kita, yang kita boleh pakai hari ini adalah bukan kerana hebatnya kita, bukan kerana kekuatan kita, tetapi adalah rezeki dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi daripada doa ini, dia mengajar kita bagaimana cara kita nak memilih baju yang kita pakai. Janganlah kita dah berdoa dengan doa tersebut, kita syukur pada Allah setiap kali kita sarung baju, kita rasa mengaku depan Allah, akur dekat Allah, tunduk rendah diri pada Allah, disebabkan kita langsung tidak ada daya untuk baju kita yang kita pakai sendiri. Tiba-tiba kita pilih baju yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pilih baju yang tidak menutup aurat. Kita pilih baju yang menjolok mata dan sebagainya. Tak kena lah. Tak kena. Orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang memuji kepada Allah, orang yang tunduk rendah akur bahawasanya dia tidak ada daya, dia tidak ada kekuatan, baju yang dia pakai hari ini pun adalah baju yang di atas anugerah dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dia pilihlah baju-baju yang selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dia pilihlah baju-baju, bukan setakat baju itu selesa, tetapi baju yang tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kena dengan doa kita tu. Baru kena. Ini doa kita dah syukur kepada Allah, kita dah rasa tunduk, rasa rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pakai baju yang tidak menutup aurat. Tak kena lah. Jadi kena selari perbuatan kita dengan doa kita. Dan dia sekaligus mengajar kita. Bila kita dah sedar tentang hakikat baju itu adalah anugerah Allah, kita kena puji Allah, kita kena rendah diri depan Allah, kita kena tunduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena akur dekat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak ada daya. Maka kita dengan sendirinya memilih baju-baju yang boleh memberikan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang boleh buat Allah rasa kasih dengan kita, yang boleh buat Allah Subhanahu Wa Taala rasa sayang dengan kita. Maka itulah baju-baju yang kita kena pilih, baju-baju yang kita kena dahulukan, yang kita kena pakai. Jadi baju ni dia melibatkan image kita, dia melibatkan pandangan kita. Sudah pasti yang paling terbaik ialah baju yang kita pakai yang mengundang rasa kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat kita menutup aurat, tetapi untuk orang lelakinya yang mengikut sunnah. Yang mengikut sunnah, kan? Baju-baju yang kita dengar Rasulullah pakai baju sekian, kita pakai. Sebab apa? Sebab kita nak kejar bagaimana Rasulullah SAW pakai. Sebab aku sayang, kasih pada Rasulullah, aku nak pakai sedemikian juga, nak tiru, supaya mudah-mudahan Allah kasih pada aku sebab aku kasih pada Rasulullah. Jadi itu yang paling terbaik, kan? Tapi kalau tak mampu pun, sekurang-kurangnya jangan kita pilih pakaian-pakaian yang boleh menjolok mata,
yang melanggar hukum hakam ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang terakhir. Dan kemudian selain daripada itu, memberi peringatan juga kepada kita, selain daripada kita memilih pakaian-pakaian yang tidak elok, maka dia memberi peringatan kepada kita juga supaya kita tidak mengambil pakaian-pakaian yang daripada sumber yang haram. Maknanya kita tidak ambil pakaian dengan mencuri, ataupun kita tidak beli pakaian kita dengan duit yang haram dan sebagainya. Itu juga merupakan satu kesan apabila kita berjaya menghayati dan mengamalkan doa setiap kali kita memakai baju ini, dengan kita memulangkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui rendahnya kita, lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bab pakaian kita. Baik. Saya rasa cukuplah setakat itu. Itu saja yang kita boleh kupas pada pagi ini, iaitu berkait dengan doa memakai pakaian. Kita baca doa memakai pakaian. Maka doa memakai pakaian inilah yang kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Moga-moga hari ini kita belajar apa doa memakai pakaian, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin setengah orang yang mendengar kuliah hari ini kata, susah Ustaz, doa bahasa Arab. Saya susah nak hafal doa bahasa Arab. Tak apa. Kalau susah nak hafal doa bahasa Arab, doalah dalam bahasa Melayu. Kan? Doa dalam bahasa Melayu. Ataupun susah Ustaz, doa bahasa Melayu pun saya tak pandai lah, nak reka-reka ayat, takut salah baca doa dan sebagainya. Tak apa. Kalau tak mampu juga nak hafal doa, tak mampu juga nak berdoa dalam bahasa Melayu setiap kali kita sarung baju, doa dengan sesimpel-simpel doa yang diajarkan. Bacalah bismillah. Baca bismillah. Senang. Tapi bismillah di atas penghayatan yang hari ini kita belajar. Dengan nama Allah, aku sarung baju ini, aku syukur padamu ya Allah. Kita baca bismillah tu dengan niat dan penghayatan dalam hati. Ya Allah, aku syukur hari ini aku boleh pakai lagi baju sendiri. Aku syukur hari ini sesungguhnya baju ini bukanlah datang baju-baju yang walaupun dilihat remeh oleh banyak di kalangan manusia, tetapi sebenarnya hakikatnya baju ini di atas kekuasaan dan takdirmu ya Allah. Aku boleh pakai baju hari ini. Aku boleh pakai baju hari ini ya Allah. Aku nak niat supaya aku dapat menutup aurat, dapat mengundang redha dan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Maka baca bismillah. Kalau kata susah sangatlah nak hafal doa ke, susah sangatlah nak nak menghafal doa yang kita belajar hari ini, sekurang-kurangnya susah sangat walaupun nak doa dalam bahasa Melayu pun rasa susah, macam baca bismillah. Bismillah paling simple doa. Bismillah ni boleh baca dalam setiap apa amalan kita. Bukan setakat pakai baju saja, dalam setiap amalan kita. Maka dengan nama Allah kita sebut, moga-moga kita dapat peroleh keberkatan. Dan saya kira cukuplah setakat itu kita punya perkongsian pada pagi ini. Moga-moga kita semua dapat mengamalkan doa ini setiap kali kita memakai baju. Dan moga-moga dengan doa yang kita amalkan ini dapat mengundang kebaikan dalam kehidupan kita, serta memperelok kehidupan kita dalam kita menjalankan kehidupan kita yang berbaki entah berapa lama lagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan daripada perkongsian yang disampaikan pada pagi ini. Untuk akhirnya, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita, menumpang keberkatan pada majlis ilmu di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lilidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami yang mendengar perkataan-perkataan yang baik pada hari ini. Lalu kamu bantulah kami ya Allah. Bantulah kami, kuatkan kami, berikan kami kekuatan untuk mengikut yang terbaik daripadanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك والقدرة قدرتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان معسرا فيسره بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيت من عبادك الصالحين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Cukup sekadar itu. Terima kasih tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih yang tag skrin, terima kasih yang tukang share, terima kasih yang bersama daripada pagi tadi. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.